Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf, yang mana kita pada hari ini sedang membuka kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita tuntut pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini dah sampai pada muka surat 28 daripada juz 1 kitab Syarus Salikin. Masih banyaklah perjalanan kita bagi pengajian kitab yang mulia ini. Tapi insya-Allah dengan istiqamah setiap minggu kita mengaji kitab ini, harapannya insya-Allah kita tetap dapat mengkhatamkan kitab yang mulia ini insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka kita teruskan kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, riwayat Imam Tirmizi. Seperti yang telah ditakhrij oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, yang bermaksud, artinya orang yang menunjukkan akan manusia atas berbuat kebajikan itu iaitu seperti orang yang berbuat kebajikan. Jadi adalu alal khair kafa'ilihi. Jadi ini samalah seperti kita, maybe kita bukan yang membuat kebaikan tu, tapi kita membantu orang untuk membuat kebaikan tu, kita dapat pahala sama baik. Orang kita mungkin ada yang bukan penuntut ilmu, akan tapi dia mudahkan penuntut ilmu untuk menuntut ilmu agama misalnya dia, maka insya-Allah orang yang mudahkan tadi pun dapat pahala dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi berbeza dengan orang yang justru menghalang orang untuk melakukan kebaikan. Jadi ada orang nak pergi menuntut ilmu, dia halang-halanglah orang menuntut ilmu. Orang macam ni tak adalah mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini yang dimaksudkan adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan akan manusia berbuat baik, maka dia pun dapat perkara yang baik tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yakni dapat pahala oleh orang yang menunjukkan akan kebajikan itu, iaitu seperti pahala orang yang berbuat akan dia. Jadi sebab itu kita mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami dalam pengajian ini, dengan harapan semualah kita ini dapat bersama-sama membantu adik-adik kita, student-student kita, saudara mara kita yang mungkin masih menuntut ilmu agama terutamanya. Sebab apa menuntut ilmu agama ni? Dia ni ialah orang pandai belajar agama ni, kadang orang pandang apa, tak boleh nak makan lah, tak boleh nak kerja lah, tak ada masa depan lah dan lain-lain. Jadi nak dapat beasiswa pun tak adalah, macam orang pergi buat engineering kat negara barat contoh dia, dah lah di sana pakai pound sterling lah, pakai euro lah, pakai dolar. Banyak duit dia. Yang belajar agama ni apalah sangat kan. Jadi nak bagi duit pun kadang sikit ciput. Kadang-kadang adalah duit zakat, alhamdulillah kita ada zakat negeri. Tapi zakat negeri, kalau dapat negeri yang memang duit zakat tak banyak, sikitlah orang tu dapat pergi. Kan, student tersebut terpaksalah pinjam sana sini, maka kita kenalah membantu mereka. Kita cuba cari zakat sama-sama, bantu mereka, ataupun dengan memberi sedekah amal jariah. Insya-Allah dia menuntut ilmu yang dia dapatkan itu baik, dan dia pulang dengan ilmu itu
dia mengajarkan ilmu itu kepada umat Islam di Malaysia ini. Dari mungkin ada orang yang melakukan benda-benda yang tak baik, belum bertaubat, bila dia dengar ceramah ustaz tu, contoh dia, tersentuh hati dia, dia pun berubah bertaubat. Bila dia bertaubat, dia pun solat, istiqamah, pahala yang dia bertaubat tadi tu mengalir kepada orang yang ceramah tadi tu, ustaz yang baru belajar, baru balik dari luar negara mengaji tu. Kan? Lalu yang ustaz tu takkan mampu nak cakap macam tu melainkan dia menuntut ilmu, dan yang tolong dia menuntut ilmu tadi adal alal khairi kafa'ilihi. Ada orang lain pula tadi dia tolong sedekahkan sehingga ustaz tu dapat jadi ustaz, dapat betul-betul nimba ilmu, cukup jadi ilmu dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Tengok ni, pahala jariah datang balik ke awal. Terus menerus ni, terus mengalir. Begitu juga wakaf. Sebab tu zaman dulu kalau kita pergi Turki dulu Daulah Uthmaniyah, memang wakaf tu Masya Allah banyak. Sampai kalau kita pergi ke Sultan Ahmad, menurut riwayat ni, dalam sejarah ni, Sultan Ahmad tu, tanah Sultan Ahmad ni, yang nama dia Jalan Sultan Ahmad tu, atau kota Sultan Ahmad tu, majoriti dia wakaf. Jadi waktu sekular tu nak rubah wakaf tu tak boleh, sebab dia dah undang-undang. Tak boleh. Jadi banyak kita nampak macam tepi tu macam ada surau kosong jadi store, tapi tak boleh nak rubah, tak boleh nak apa, sebab dia wakaf. Zaman Daulah Uthmaniyah ni, bayangkan jalan tu setiap hujung tu ada zawiyah, setiap hujung tu ada surau, setiap hujung tu ada masjid, ada ni penuh. Jadi bila azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Istanbul tu bila azan tu macam lagi macam Mekah lah. Bukan Mekah zaman sekarang, Mekah zaman dulu lah. Semua bunyi azan. Contoh dia sampai macam tu kalau kita baca dalam sejarah. Jadi waktu azan je semua pergi ke surau, ke zawiyah, ke solat, ke masjid. Semua pergi solat, baru buka balik kedai. Sampai hidup macam tu. Ini contoh dia, wakaf. Kita dekat Malaysia ni kenalah tingkatkan wakaf kita. Jangan nak harapkan kat kerajaan nak bangun masjid, nak minta kerajaan, nak bangun apa minta kerajaan. Tak, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umat Islam, sama-sama mengumpulkan duit, sama-sama mengumpulkan harta wakaf bagi ke Majlis Agama Islam, dengan harapan Majlis Agama Islam juga mensalurkan biar masjid-masjid bukan hanya banyak masjid, tapi masjid yang banyak penghuninya juga. Ini, dan bukan hanya itu, of course, madrasah. Jadi di negeri-negeri, ya contoh dia, ada negeri dia ada ma'had yang ikut di bawah majlis agama. Di negeri ini dia ada sekolah agama, ada sekolah apa, ada madrasah, ada pusat pengajian yang difunding oleh majlis agama, yang mana datang daripada duit wakaf, tanah wakaf. Lalu wakaf majlis agama letak untuk bangun institusi di situ. Dari institusi ini lahir ulama, lahir para masyayikh, para asatizah. Maka orang yang mewakafkan tanah tadi terus menerus, dia dah meninggal pun dia buka akaun dekat dalam kubur ni, dia buka akaun. Contoh dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya menganjurkanlah kepada segenap hadirin wal hadirat. Jadi yang ada di luar untuk wakaf di banyak di majlis agama, boleh di mana, di kepada madrasah kepada sahabat-sahabat yang buka institusi pendidikan Islam, pondok terutamanya, pondok lagi lah daif. Ini kena ditolong. Jangan ingat tak ada ilmu, ada ilmu. Di pondok ni kita mengaji kitab-kitab turas yang dah tak dia baca di tempat lain. Di pondok ni masih diajarkan kitab-kitab lama dengan cara lama. Turas perlu dihidupkan, heritage perlu dihidupkan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ataupun wakaf kitab. Contoh dia, kita di negeri, di masjid wilayah Persatuan ini kan mengaji kitab Syiarus Salikin. Ini cetakan lama. Cetakan lama ni okeylah, murah sikit, tapi susahlah nak baca, tulisan Jawi lama. Bolehlah baca, tapi kadang nanti takut ada yang tak mampu nak baca, maka belum lagi takhrij. Belum ditakhrij tu biar kita mudah. Bila kita baca ni hadis ni, kita tahu riwayat siapa. Sebab kitab lama dia tak. Sebab ulama-ulama dulu kadang dah tahu, atau ulama dulu dia tak sebutkan supaya orang akan mengkaji nanti. Dan
atau mungkin cetakan dia tidak mengakomodir perkara tersebut. Kan tapi dengan adanya insya-Allah Yayasan Karyawan akan mencetak tahqiq, maksud dia edisi 4 jilid terlengkap dengan kajian dari manuskrip Syiarus Salikin dari beberapa naskah, 3 atau 4 naskah yang ada di dunia ini, sisa yang masih ada dikumpulkan lalu ditahqiq. Ditahqiq itu critical edition. Jadi critical edition tu, jadi teks itu dikaji setiap satunya, critical edition itu dikaji setiap huruf dia untuk pastikan mendapat kesahihan, kebenaran yang paling akurat dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani misalnya dia. Dan salah seorang yang muhakkik, yang mentahqiq itu adalah iaitu ulama tersohor kita di Malaysia lah, iaitu Profesor Dr. Khalif Muammar ni yang saya tahulah. Ada yang lain, cuma saya tak tahu detail. Cuma saya tahu beliau cerita kat saya sejak tahun 2017 tahun 16 dulu beliau cerita ke saya bahawa beliau dah selesai dah mentahqiq. Sekarang baru nak cetak tahun 2022 ni. Sebab dia memerlukan funding yang besar. Kalau kat negara Arab tu, banyaklah orang funding untuk cetak kitab ni banyak. Cantik-cantik dah tahqiq dia, laju je. Hari ni buat, selesai 3 bulan cetak dah. Setahun cetak dah. Kita kat Malaysia ni selesai 2017, hari ni 2022 baru nak siap cetak ni. Tapi tak apalah. Alhamdulillah akan keluar, tapi harga dia agak mahal. Mungkin kita boleh cari saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman yang mungkin ada rezeki lebih, boleh mewakafkan kitab-kitab ini kepada ulama-ulama, pada ustaz-ustaz, kepada penuntut ilmu yang ingin mengaji kitab ini, sebab dia mahal, dia bukan murah. Menurut Yayasan Karyawan, bagi saya tahu saya mungkin akan harga dia RM1,000, iaitu 4 jilid tebal, dalam condition yang bagus dia kata, sebab memang biaya cetak dia mahal dan berwarna lagi cetakan tersebut. Tapi demi ilmu biasa, ulama memang demi ilmu, kita tak kisah. Dan penuntut ilmu memang yang cinta ilmu, duit ni daripada guna untuk beli baju harga RM1,000 ke, bagi RM5,000 ke, RM500 ke, dia beli kasut harga beribu-ribu, lebih baik dia guna untuk beli kitab. Ni itu daripada foya-foya kan, buat habiskan duit pada benda yang tak bermanfaat, lebih baik guna untuk beli kitab. Contoh dia, walaupun kitab mahal tapi ilmu tu lebih mahal. Ini yang kita nak. Sebab apa? Tahqiq yang diusahakan ini adalah bukan perkara mudah. Kalau orang-orang yang academician memang tahu kadar dan nilai keilmuan yang dihasilkan daripada kajian manuskrip tahqiq tersebut. Jadi saya harap insya-Allah kalau dah cetak nanti, sepatutnya hujung minggu ni katanya lah akhir setiap buku dah keluar, katanya sebelum pesta buku habis dah keluar. Saya haraplah keluar cepat. So kalau keluar memang saya nak kena belilah misalnya. Tapi nak kabarkannya, inti dia, kalau boleh kita support dan kita beli supaya kita juga dapat meraihkan ilmu yang bermanfaat ini, insya-Allah biar ilmu ulama Melayu ini terus menerus. Biar di satu dunia ini kenal ulama Melayu. Kerana apa? Kita ada ulama yang hebat. Takkan hari ini kita terpaksa, kita orang Melayu ni terpaksa refer kepada Western scholars untuk menentukan keislaman kita. Itu tak sepatutnya. Sepatutnya kita, we supposed to leading the way. Ini bahasa kita di IIUM atau UIAM, iaitu leading the way. UIA should leading the way. I mean, we should lead the way lah. Kita sepatutnya umat Islam yang dah lama Islam, sejak beratus tahun dah, berabad-abad Islam ni, kita lah yang sepatutnya khazanah ilmu kita lah sepatutnya menjadi rujukan. Ini maksudnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi SAW, ala khulafai rahmatullah, kila wa man khulafauka, qala alladhina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Artinya, iaitu segala khilafahku itu dapat rahmat Allah Ta'ala. Maka sembah sahabat, siapa khalifahmu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, khalifahku itu iaitu mereka yang menghidupkan akan jalan agamaku dan mengajarkan ia akan hamba-Ku. Masya Allah. Jadi orang yang jalan khalifah ni, ini riwayat Ibnu Abdul Bar. Menurut
Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi ditakhrij hadis ini adalah riwayat Ibn Abdul Bar, iaitu sabda baginda SAW, khulafa'u pengganti aku. Khulafa'i rahmatullah, qila ini ala khulafa'i rahmatullah, segala khilafahku itu mendapat rahmat Allah. Lalu ditanya, siapa khilafahmu? Qala alladina yuhyuna sunnati, orang-orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan yang mengajarkannya kepada hamba Allah, yang mengajarkannya kepada hamba Allah. Jadi ini adalah derajat ketinggian ulama yang mengajar ilmu kepada umat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang mewakafkan diri dia untuk umat, yang menolong dirinya untuk umat, ini perlu untuk kita naikkan, kita beri mereka izzah. Beri mereka izzah. Sebab itu misalnya di Indonesia, Masya Allah, saya tahu banyak di pondok-pondok ni murid 1,000, 2,000, 3,000 keluar, alim, lahir. Kiai tersebut pun ada anak 5, 6, 7, 10 anak misalnya. Anak-anak dia semua dihantar ke pondok, ganti dia teruskan. Buka pondok lagi, buka pondok, untuk ilmu ni semakin lama semakin banyak. Kerana masyarakat manusia semakin lama semakin beranak pinak, semakin besar, semakin komuniti semakin besar. Tanah-tanah kosong semakin diisi. Maka kita perlukan pondok baru, kita perlu madrasah baru, kita perlu sekolah baru, kita perlu memperbanyak banyak sektor-sektor pendidikan, sektor ibadat dan lain-lain, rohani. Ini semua perlu. Maka kita perlu mencetak ulama. Jangan sampai kita di Malaysia menjadi negara yang ketandusan ulama. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan hadis Nabi SAW lalu diamalkan oleh orang akan dia, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan akan dia itu. Masya Allah. Hadis ini sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu barang siapa yang menceritakan, dia hanya sampaikan hadis Nabi, lalu diamalkan orang yang mendengar hadis tadi, diamalkan, maka orang yang menceritakan hadis itu, walaupun dia tak amal lagi, dia akan dapat pahala orang yang berbuat tadi. Masya Allah. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu, pentingnya ilmu kita. Kita menyebarkan ilmu agama ini agar supaya insya-Allah kita dapat mengamalkan ilmu tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga yang mendengarkan pengajian ini di rumah, mungkin bukan termasuk di kalangan ustaz, di kalangan ilmuwan, maka ajarkan ilmu ini kepada keluarga. Ajarkan Islam ini kepada anak, kepada isteri, kepada suami, kepada cucu, cicit. Misalnya diajarkan supaya apa? Supaya mereka juga meniru, buat perkara tersebut. Supaya kita tak nak anak-anak kita jauh dari agama. Kita tak nak. Kita nak anak cucu kita. Mungkin ada yang tak direzekikan menjadi bidang agama. Tak semua orang kena bidang agama. Tak. Ada orang bidang teknologi, ada orang bidang perubatan, ada orang bidang engineering, business, accounting. Itu memang fitrah yang Allah SWT takdirkan. Kita tak boleh nak semua satu jalan je, tak boleh. Ya memang ada macam-macam. Tapi fardu ain ini wajib kepada semua. Yang menuntut ilmu agama, dia kena tahu lebih tinggi dari fardu ain. Dia kena tahu fardu kifayah. Masuk benda-benda yang tak fardu ain. Misalnya muamalat yang secara dalam, sistem perbankan Islam yang secara mendalam, hukum hakam, iaitu akidah yang secara mendalam, membahas tentang falsafah, membahas tentang mysticism, membahas tentang perkara-perkara yang dakik. Ini adalah tugas orang yang menuntut ilmu di negara-negara Arab, misalnya di peringkat master, PhD dan lain. Dia perlu kepada ilmu ini kerana menutup kewajipan fardu kifayah tadi. Tapi fardu ain, tentang kewajipan syarat rukun solat, ini fardu ain. Semua orang kena tahu. Tak kisahlah bidang apa, kena tahu. Hukum mahkam haid bagi perempuan, wajib tahu. Perempuan tak tahu hukum haid, macam mana dia nak tahu? Ini darah haid ke darah istihadah? Dia tak boleh bezakan. Nifas, dia tak boleh bezakan. Hari ini ada anak dari sekolah yang memang tak tahu hukum hakam darah. Kita memang tahu. Jadi asatizah, ustaz-ustaz pun banyak di grup-grup ustaz-ustaz sahaja. Hukum hakam kadang terkejut, ada ustaz ni, anda mengajar, saya mengajar ni, macam mana ni? Dia tak tahu hukum ni. Terkejut. Takkan tak tahu hukum ni? Tak tahu. Ini memang dibahas. Ini hukum ni macam ni, haid atau tidak haid. Ada masyarakat, banyak lagi masyarakat yang tak tahu. Ini perlu kita bantu untuk memastikan ilmu itu tersalur
dan sampai kepada mereka dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Ini dia tuan-tuan. Jadi kita kena sampaikan ilmu tersebut. Dan kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah kamu akan ilmu. Jadi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, belajarlah kamu akan ilmu. Utlubul ilma. Kerana belajar ilmu untuk mencari keredaan Allah itu menambah rasa takut akan Allah Ta'ala. Jadi orang yang belajar ilmu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan menambah rasa khauf, rasa takut. Ini nama dia taqwa akan Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu itu ibadat. Ada yang kata, Ustaz, menuntut ilmu ni bukan ibadat. Menuntut ilmu ni jadi bisnes. Siapa kata menuntut ilmu ini ibadat? Utlubu tu fi'il amar, kata perintah. Berarti menuntut ilmu itu ibadat. Ibadat. Dan memutalaah ilmu itu tasbih. Orang yang mutalaah ilmu ini seperti tasbih. Dan bertanya tentang ilmu itu jihad. Dia tanya tentang hukum hakam, ini jihad. Dan mengajarkan ilmu bagi orang yang jahil itu sedekah. Jadi orang yang mengajar ilmu bagi orang yang jahil itu justru sedekah. Dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu qurbah. Iaitu apa? Memberikan ilmu bagi ahlinya itu qurbah. Yakni menghampirkan suatu ibadat, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan lagi ilmu itu al-anisu fil wahdah. Dan lagi ilmu itu yakni al-anisu fil ba'dah. Jadi ilmu ini adalah al-anis, anis, al-anis, hamzah, nun, yaksin. Al-anis fil wahdah, yakni menjinakkan hati seseorang untuk duduk bersendirian dan yang menjadi sahabat di kesunyian. Sebab itu orang yang betul-betul suka tuntut ilmu ni, dia akan duduk mutalaah, baca sendiri, bersendirian untuk mendapat ilmu. Sebab nak faham ni, tak boleh ramai-ramai, tak boleh. Dia kena duduk bersendirian, baca, mengaji. Misalan dia. Ini disebut kat sini. Iaitu apa? Bersendirian, iaitu kesunyian yang menunjukkan jalan agama. Menjadi bersendirian dan yang menjadi sahabat di kesunyian dan panduan yang menunjukkan jalan agama dan yang dapat dijadikan kawan ketika suka dan duka dan menjadi penolong yang setia dan yang menjadi keluarga di perantauan dan yang menerangkan jalan menuju ke syurga. Itu ilmu. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita susah, ilmu selamatkan kita. Bila kita dalam keadaan sedih, ilmu yang bantu kita. Kita diuji, dicoba, diturunkan bala, ilmu yang menyelamatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak kena tipu, ilmu yang selamatkan kita. Kita dah meninggal, ilmu yang selamatkan kita. Hadis Nabi SAW sahih. Idza mata ibnul Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika meninggalnya seorang anak Adam, terputusnya segala amalnya kecuali 3. Salah satunya al-alimu yuntafa'u bi'ilmih. Orang yang alim yang mana ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini dia tuan-tuan. Jadi ilmu yang bermanfaat. Itu dia. Ini disebutkan di sini. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Lalu disebut, iaitu apa? Dengan ilmu itu Allah Ta'ala mengangkat derajat sekumpulan manusia, lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Jadi orang berilmu ni akan membawa orang kepada jalan kebaikan. Kepribadian mereka dapat dicontohi. Sikap pribadi dia, akhlak karimah dia itu dapat dicontohi. Akhlak mereka boleh dijadikan ikutan. Justru akhlak mereka boleh dijadikan ikutan dan perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Masya Allah. Selain dari itu, para malaikat meminati untuk bersahabat dengan mereka. Para malaikat meminati untuk bersahabat dengan mereka dan rela menghamparkan sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya, dan segala yang basah dan segala yang kering memintakan ampun untuk mereka, sehinggakan ikan-ikan yang ada di laut, segala binatang buas, binatang ternak, langit dan segala bintang gemintangnya, semuanya memintakan ampun untuk mereka. Masya Allah.
Ini keagungan orang yang berilmu, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan ni kena jadi orang yang berilmu. Kalau tak sempat, anak kena ada yang berilmu. Anak tak ada, cucu kena ada yang berilmu. Mesti letak satu cucu misalnya belajar agama, menuntut ilmu, pergi ke pondok, mengaji, kena ada. Segala kelebihan ini adalah berpunca kerana ilmulah yang dapat menghidupkan akan mata hati daripada butanya. Jadi ilmu ni yang menggerakkan mata hati, basirah. Basirah ni kita nak kata macam mana? Orang kadang tak faham. Basar tu mata penglihatan. Basirah tu mata hati. Jadi orang yang alim terlalu banyak beribadah, terlalu banyak ilmu, ngaji, dia dah tak fikir dunia kan. Bila diuji dengan sesuatu dia boleh tahu, kena sabar je ni. Tak boleh buat apa dah. Contoh dia boleh redha, dia boleh mengharungi. Kalau orang yang tidak ada basir, dia akan cuba. Dia macam merasa dia yang boleh menyelesaikan semua perkara, tapi at the end, apapun itu at the end, kita hanya bisa boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang dia kena lihat dengan cara macam tu. Dan kadang-kadang bila basirah, terlalu bersih hati dia, bila ada sesuatu, dia memutuskan suatu pilihan yang ternyata adalah benar dan layak dan bagus. Ini contohnya. Mungkin kita rasa, dah menyesal lah patut macam ni. Jangan. Ini ada orang mungkin waktu dia muda kecil, bestnya macam nak pergi belajar agama, pergilah. Try lah pergi. Dia ingin pergi belajar. Tapi dia tidak sampai benar bersungguh-sungguh mendapat ilmu tersebut. Dia berhenti separuh, dia balik, dia sambung nak belajar agama. Tak alim, belajar ilmu biasa. Tak pandai, so akhirnya separuh-separuh. Tak boleh ke mana-mana. Tapi ada orang, mungkin dia pergi belajar agama, waktu tu memang diuji, nak makan apa, masa depan tak ada PMR, tak ada SPM, tak ada sijil tu, tak ada sini. Semua benda tu terfikir macam mana nak buat ni, macam mana hidup dia. Macam mana besok nak kerja apa? Nak kerja kerajaan kena ada SPM, misalnya. Dan lain-lain. Akhirnya, tapi dia istiqamah. Tak dia fokus. InsyaAllah, Allah bukakan jalan dia. Ternyata mudah jalan dia. Macam-macam pintu dibuka oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, iaitu tak dapat dikira-kira lah. Ini nama dia. Ilmu dan jalan yang dia ambil adalah ikhlas. Allah beri dia basirah. Dan basirah benar, mata hati dia memilih untuk istiqamah. Itu jalan yang terbaik. Sebenarnya bukan masalah belajar agama tak belajar agama tersebut. Ya, semua orang ada bidang masing-masing. Tak sebenarnya kena belajar agama. Ada orang belajar medik, ada orang belajar engineering, ada orang belajar tu, belajar di accounting. Semua ada banyak. Tapi kunci kesuksesan dia adalah istiqamah dengan apa perkara baik yang dilakukan. Ini istiqamah. Konsistensi. Kena konsisten. Terus istiqamah. Baik, jalan bismillah sampai selesai. Jangan separuh-separuh. Sampai selesai. Buat apa kita buat, sampai selesai. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Iaitu memenangkan akan hati daripada kelamnya dan yang menguatkan badan daripada lemahnya, dan yang menyampaikan seseorang kepada martabat orang yang abror dan yang meninggikan ia akan derajat seseorang. Memikirkan ilmu itu, memikirkan ilmu itu iaitu menyamai puasa sehari-hari. Jadi orang yang menuntut ilmu memikirkan ilmu itu maksudnya belajar ni sama macam orang puasa sehari-hari, dan memutalah ilmu itu menyamai akan beribadat semalam-malam. Dia mutalaah ni macam dia satu malam duk beribadah, dan dengan dia kita taat kepada Allah Taala, dan dengan dia kita menyembah dan mengesahkan Allah Taala, dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang warak, dan dengan dia kita dapat menghubungkan silaturahim, dan dengan dia kita mengetahui halal dan haram. Dengan berkat itulah kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ilmu adalah imam dan amal. Imam dan amal adalah pengikutnya. Jadi ilmu itu ibarat imam dia, amal ni adalah makmum dia. Lebih kurang macam tu. Pengikutnya. Dan dengan dia jadi sah amalnya,
dan dengan dia tadi sahlah amalnya, dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat, dan dengan dia lepas daripada api neraka Jahannam. Masya Allah, inilah keberkatan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ilmu ni sangat-sangat kita perlukan, keberkatan ilmu, iaitu agar supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah, insya-Allah. Demikianlah diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Lalu disebutkan lagi fasal kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Jadi nak menuntut ilmu ni dia ada adab dia lah. Yang nak mengajar ilmu ni pun ada adab dia. Dia ada adab dia. Sebab itu ulama dulu mengarang kitab nama dia Ta'limul Muta'allim. Iaitu kitab pelita penuntut. Kitab itu penting untuk ajar kita adab. Sebab itu Al-Fakir, saya terpaksa menyusun buku ini, penyuluh buat penuntut. Ni. Jadi saya terpaksa buat ni sebab apa? Sebab ada di kalangan orang kata menuntut ilmu agama tapi tak belajar, tak tahu hukum hakam menuntut ilmu. Tak tahu adab menuntut ilmu. Guru dia dicaci-cacinya, guru dia sendiri dicaci-cacinya. Macam mana tu? Ini. Sebab itu kita perlu kepada adab menuntut ilmu. Adab mengajarkan ilmu pun kena ada. Ini dia tuan-tuan. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah dia mengumpulkan adab-adab ni dalam at least 2 kitab penting. Kitab yang pertama bernama Ayyuhal Walad. Yang kita dah khatam di program Serambi Ilmu online kita ni. Yang pertama sekali kan hari tu kitab Ayyuhal Walad. Itu kitab penting. Yang kedua, Imam Ghazali karang adab menuntut ilmu dalam kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ilmi, kitab yang pertama. Kitab pertama. Jadi Ihya Ulumuddin tu satu jilid, dia besar, dia ada 40 kitab dalam tu. Yang pertama ni dipanggil Ihya Ulumuddin ni, yang pertama dipanggil Kitabul Ilmi, kitab menuntut ilmu. Dalam ini dia ada satu bab adab-adab menuntut ilmu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Adapun adab orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu terbahagi 2 bahagi. Jadi adab orang yang belajar ilmu itu, maka iaitu terbahagi 2. Ada 2 bahagian. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Jadi adab dia dengan diri dia. Apa SOP yang dia patut buat bagi diri dia ketika menuntut ilmu. Itu yang pertama. Kedua, adab beserta gurunya yang mengajar akan dia. Bagaimana adab dia dengan guru dia. Ini dia kena tahu adab dia dengan guru dia. Janganlah dia memilih untuk mentang-mentang guru ni aku dah bayar, buat suka senang je. Jangan. Kita sekarang dah jadi macam tu, tuan-tuan. Dah ikut orang barat dah. Kan? Guru sendiri tak dihormati. Rasa aku, my father dah bayar fees, school fees paid already, so I can do whatever I want. Wish. Ada budak macam tu. Mentang-mentang mak bapak dia dah bayar yuran, dia bolehlah nak buat apa-apa, tak hormat guru dia. Jangan. Guru ni pun sama, dia lebih baik tak payah bayar lah. Dibayar tapi tak dihormati, buat apa? Lebih baik dihormati walaupun tak bayar. Faham? Ini guru macam tu. Terus terang, sebab apa? Guru ini adalah unsung heroes. Kita kena tahu, murid kena tahu betapa tinggi derajat seorang guru. Kita takkan ke mana-mana kalau tak ada guru yang hebat. Guru yang setia mengajar dengan istiqamah. Gaji guru ni tak banyak. Terus terang, gaji guru ni tak banyak. Memang tak berbaloi lah nak jadi guru. Tapi kadang banyak guru masih tetap mengajar. Sebab apa? Kerana ilmu. Kerana sayang akan murid. Nak tengok murid dia berjaya. Kalau dia tak mengajar, siapa lagi nak mengajar? Maybe ada orang yang nak mengajar, tak mungkin tak sepassion dia mengajar. Ini. So banyak benda. Jadi guru ni adalah pekerjaan yang masya-Allah sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Lebih-lebih guru sekarang lebih susah di guru dulu. Katanya lah, saya tak tahu, saya bukan cikgu sekolah, tapi kawan-kawan yang jadi cikgu sekolah, ustaz-ustaz sekolah,
Dia cerita, sekarang pentafsiran macam-macam, Syekh. Dia kata itu, ya ke? Ini. Pensyarah pun banyak kerja. Ya Allah, kita tak macam dulu. Sekarang ni dah banyak kerja admin pun nak kena buat sekali. Berat. Ni. Tapi kenapa kita buat kita tetap mengajar? Sebab kita tahu. Sebab seorang guru tu dia tahu kepentingan ilmu. Dia suka dengan ilmu. Dia sayang dengan ilmu. Maka dia tak kisahlah. Banyak pun tak apa. Yang penting ilmu. Macam tu. Macam saya secara peribadi, Tok Kiai saya dulu mengajar saya tu memang ikhlas. Memang kita tak bagi dia, tak ada gaji, tak ada. Yuran yang kita bayar kat pondok tu nak bayar elektrik air tu. Tu je sebenarnya. Kita tahu dia tak dapat apa, dapatlah sarung ke apa ke, tu je lah. Orang sedekah lah tu. Tapi dia mengajar kita dengan sepenuh hati. Tak separuh, tak. Seluruh hati dia dicurahkan kepada muridnya. Sebab apa? Dia nak murid dia alim. Dia nak murid dia berjaya. Dia nak murid dia menjadi orang yang berguna. Dia nak muridnya meneruskan ilmu yang dia ajarkan itu, diajarkan kepada orang yang datang kemudian. Ini pasti. Itu. Jadi atas dasar tu. Jadi kita dididik waktu mengaji tu. Kena hormat guru dan kita nak terus berada pada jalan ilmu ini untuk meneruskan ilmu tersebut dengan adab-adabnya. Ini dia. Adab orang yang belajar ilmu yang tertentu bagi dirinya. Adapun adab orang yang belajar ilmu yang tertentu bagi dirinya itu, iaitu 7 perkara. Adab yang pertama, menyucikan hati daripada sifat kejahatan dan segala perangai yang tercela di dalam hati seperti riak, ujub, takabur, hasad dan lainnya daripada segala sifat kecelaan, dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian seperti ikhlas, benar, zuhud, tawaduk dan lainnya daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekaliannya itu insya-Allah taala di dalam kitab ini. Jadi kita kena hiaskan diri kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Buang sifat-sifat buruk tu. Yalah tak mudah. Belajar untuk membuang sifat buruk ni. Ini kita kena belajar tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, tuan-tuan. Membersihkan hati dari penyakit hati. Kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadat yang batin dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya, badannya dan kainnya. Masya-Allah. Jadi setiap manusia ada kesalahan, setiap manusia ada dosa. Maka kita kena bersihkan kesalahan dan dosa kita kena bersihkan. Betul-betul sucikan, bersihkan supaya kita menuntut ilmu dengan hati yang bersih. Sebab itu tuan-tuan, orang yang buat maksiat susah nak faham ilmu ni. Lebih-lebih lagi ilmu agama ni susah. Buat maksiat susah. Dia kena hati dia kena bersih. Itu yang Imam Syafi'i sebut, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengadu ke Waqi'. Kerana apa? Kenapa aku susah nak hafal? Imam Syafi'i kata, susah aku nak hafal. Fa arsyadani, dia ingatkan aku, dia ajar aku untuk meninggalkan maksiat. Kerana ilmu itu nur. Nur Allah tak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadirat Allah. Ini. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, hanya sesungguhnya, artinya hanya sesungguhnya orang yang syirik itu najis. Maksudnya bernajis di dalam hatinya, dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun. Jadi walaupun pakaian dia bersih, sarung dia bersih, kopiah dia bersih, tapi kalau hati dia kotor,
nak mengaji ilmu agama ni. Macam mana nak berkat. Ini dia susah untuk masuk, susah untuk betul-betul faham kerana hati dia tidak bersih. Sebab itu jangan berbuat maksiat. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat tadi bahasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat-sifat yang jahat itu, maka iaitu tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama dan tiada menerangkan hatinya itu oleh nur ilmu itu. Masya Allah. Jadi kata Imam Ghazali itu apa? Iaitu apa? Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat innamal musyrikuna najasun, ayat tadi, bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Jadi najis itu bukan hanya berada pada zahir. Maka selama tiada suci, jadi selama hati ini tak bersih, tak suci daripada sifat-sifat yang jahat itu, maka iaitu tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama dan tiada menerangkan hatinya itu oleh nur ilmu itu. Jadi selagi itu tak bersih, tak dapat dia nak bagi petunjuk ilmu agama tersebut. Tak ada. Tak boleh memberi manfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tiada menerangkan hatinya itu oleh nur ilmu itu. Ini dia hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Masya Allah. Dan dari kerana inilah berkata Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu nurun yu'zafu fil qalbi. Jadi apa kata dia? Tiadalah didapati ilmu itu dengan membanyakkan riwayat. Jadi orang yang banyak baca, banyak dengar. Zaman dulu kan ilmu itu melalui riwayat Rasulullah SAW tu sabda tu. Jadi bukan hanya banyak riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Bukan. Hanya sahaja ilmu dapat itu dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah di dalam hati. Jadi Allah bagi nur itu, ilmu itu melalui nur yang diletak dalam hati. Inilah yang dinamakan dengan ilmu. InsyaAllah. Kita iktifakkan pengajian kita sampai sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dengan adab yang kedua. Sekali salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita sama-sama mendapat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Fitini wa dunia wal akhirah. Maka saya habiskan pengajian ini pada sampai ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.